الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah lehernya. Sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya, serta mengalahkannya, maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu. Sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusan atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh sehinggalah berakhir peperangan jihad itu dan lenyaplah sebab-sebab yang menimbulkannya. Demikian diperintahkan kamu melakukannya. Dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentulah ia membinasakan mereka. Dengan tidak payah kamu memeranginya. Tetapi ia perintahkan kamu berbuat demikian kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur ingkar, yang mencerobohi kamu. Dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah, mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal-amal mereka. Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan, mendapat sebaik-baik balasan dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna di dunia dan di akhirat. Serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifat syurga kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, kalaulah kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka. Dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang ke-47 pada juzuk yang ke-26. Pada ayat yang ke-4 sehingga ayat ke-9. Ayat-ayat yang kita bacakan menjelaskan hukum hakam yang berkait dengan peperangan. Dan hukum hakam yang berkait dengan tawanan perang. Serta perkara yang bersangkutan dengan kelebihan kemuliaan orang-orang yang mati pada jalan Allah. Serta janji Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan membantu dan menolong, memelihara dan menjaga orang-orang yang memperjuangkan agamanya dengan memberikan ketabahan dan kemenangan serta syurga yang telah dijanjikan. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan betapa sia-sianya segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman dengan Allah, bahkan benci dengan syariat yang diturunkan, dengan perintah yang disampaikan serta wahyu yang dibacakan kepada mereka.
Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim daripada Qatadah, walladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati pada jalan Allah. Katanya, dzukira lana anna hadhil ayat nazalat yauma Uhudin. Ayat ini diturunkan dalam peperangan Uhud. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syam, ketika mana Rasulullah berada pada suatu tempat. Wa qad nashibat fihim al-jirahat wal qatl, ketika mana ramai para sahabat tercedera dan terbunuh. Wa qad nadal musyrikun yauma idzin, orang-orang kafir berbangga pada hari yang mereka sangka mereka menang dengan berkata, "U'lu Hubal, telah hebat berhala-berhala kami." Maka orang beriman menyahut seruan orang kafir dengan berkata, "Allahu a'la wa ajal." Bahkan Allah lebih maha tinggi dan lebih agung. Maka berkata orang-orang musyrik, penyembah berhala pada hari Uhud, "Innalana al-uzza wa la uzza lakum." Kami ada berhala Uzza, kamu tak ada. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat menjawab, "Qulu," katakan, "Allahu maulana," Allah Tuhan kami, "wala maula lakum," kamu sebenarnya tak ada Tuhan. Maka ini antara sebab turun ayat ini. Turun dalam peperangan Uhud. Allah Ta'ala menyebut, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ. Bila mana kamu berhadapan dengan orang kafir, maka bersungguh-sungguhlah dalam memerangi mereka. Pancunglah kepala mereka. Istilah pancung kepala untuk menunjukkan kesungguhan orang beriman dalam memerangi mereka. Kerana bila sebut pancung artinya mati terus. Jadi berperanglah untuk menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Maka gambaran bagaimana kesungguhan perang itu disebut pancung kepala. Kita kan kalau sebut pancung kepala maknanya mati. Artinya sampai musuh mati. Perangi mereka sehingga mereka kalah dengan maksud mereka semuanya mati. Namun perintah Allah Ta'ala ini hanya khusus kepada orang yang memerangi Islam. Adapun orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, tidak memusuhi Islam, maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana disebut dalam ayat-ayat yang lain, bahkan hadis-hadis Nabi SAW. Sama ada orang kafir tadi disebut sebagai zimmi, yang sanggup menerima pemerintahan Islam. Atau disebut sebagai orang kafir mu'ahad, yang melakukan perjanjian damai dengan Islam. Ataupun orang kafir yang disebut sebagai musta'min, yang meminta aman kepada orang Islam. Masuk musta'min, mana-mana orang bukan Islam yang masuk negara Islam. Melalui pasport. Kalau kita hari ni pasport lah, maka kita pun bagi visa dan dia masuk. Ini panggil musta'min, yang meminta aman. Dia nak jumpa saudara dia, even dia mungkin dia nak berniaga, bukan nak buat kacau negara kita, dia masuk. Maka ini panggil musta'min, mendapat keamanan. Maka kesemua orang kafir ini tak boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, maka aku akan menjadi musuhnya hari kiamat kelak. Wa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Rawahu Abu Daud. Maknanya kalau ada orang Islam bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai orang Islam, Rasulullah kata aku musuhnya kiamat kelak. Aku akan lawan dia kiamat kelak. Contoh kalau Rasulullah musuh kita, maknanya teruklah kita. Supaya kita tahu bahawa darah-darah orang kafir juga dilindungi. Ayat ini kepada orang yang memerangi. Orang yang menunjukkan permusuhan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidak memerangi semua orang kafir. Khususnya yang bukan kalangan para tentera, orang tua, kanak-kanak, para padri yang berada dalam rumah masing-masing. Dan ini dapat dilihat dalam peperangan pembukaan kota Mekah. Rasulullah menyatakan siapa yang berada di rumah masing-masing maka dia aman. Jadi siapa yang tak nak terlibat berkompra ataupun berkontra dengan orang Islam, tak nak memerangi orang Islam, duduk dalam rumah, maka tak boleh diperangi. Dan ini dapat dilihat wasiat Rasulullah kepada panglima perang. Untuk tidak membunuh orang-orang tua, tidak membunuh kanak-kanak, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang yang berada dalam gereja, yang berada di tempat-tempat ibadat mereka. Dan tidak membunuh musuh yang melarikan diri. Atau kalau lawan, musuh tadi lari diri pun tak boleh kejar. Rasul melarang kita mengejar musuh yang lari. Yang kita duduk lawan yang menghadap kita je. Artinya dalam Islam,
Ketika mana Allah memerintahkan umat Islam memerangi orang kafir sungguh-sungguh, tapi ada syarat. Bukan maksud kalau dia lagi kita pun kejar dia. Menunjukkan rakuh sangat kita nak bunuh dia. Atau dia tua pun kita bunuh. Dalam satu peperangan, Nabi SAW melihat seorang wanita kafir terbunuh. Lalu Rasulullah dengan muka merahnya berkata, "Mahadhihi lituqatal." Tak patut yang ni dibunuh. Rasulullah marah. Nabi condemn benda tu. Sebagai ketua negara. Sebagai Rasulullah, condemn. Tak setuju. Tak patut dia dibunuh. Artinya perbuatan sebahagian mereka yang alpa dengan arahan Nabi SAW tidak diakui oleh baginda SAW. Ini prinsip perang. Maka kata Allah, bila bertemu dengan musuh-musuh yang ingin memerangi kamu, maka lawan sungguh-sungguh. Lawan betul-betul. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangi mereka sungguh-sungguh sehingga tidak akan berlaku lagi fitnah dan agama itu milik Allah. Kalau mereka berhenti memerangi kamu, maka tiada lagi permusuhan dengan mereka melainkan orang-orang yang zalim. Kalau musuh berfikir nak berhenti perang, kita dah tak perang. Dan ini dapat diperhatikan dalam banyak siri-siri peperangan semenjak zaman Nabi SAW sehinggalah zaman di mana umat Islam memerintah dunia. Kalau tak nak perang, kita pun bukan nak perang sangat. Untuk menunjukkan Islam bukan tersebar dengan mata pedang. Kata Allah Ta'ala lagi, hatta idza askantumuhum, sehingga kamu berjaya mengalahkan mereka. Askantumuhum, ini kamu dah berjaya bunuh ramai mereka. Dan kata lain, menanglah. Menang. Fashuddul wathaq, maka tangkaplah orang-orang yang menjadi tawanan. Syuddu maksud ikat. Ay irbitu. Ikat kuat-kuat. Musuh-musuh yang masih berbaki tinggal. Sebab bila dah kalah, mereka menyerah diri. Maka ikat. Perkataan ikat di sini memberi maksud ialah pelihara mereka ataupun jaga mereka jangan sampai mereka melarikan diri. Kalau kena ikat, ikatlah. Kalau kena kepung, kepunglah sampai mereka tak boleh melarikan diri. Fashuddul wathaq. Maka ikat sungguh-sungguh. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'a hatta tadha'al harbu awzaraha. Dan selepas tamat perang. Maka bagaimana hendak kamu lakukan pada tawanan perang? Fa imma mannam ba'd, sama ada kamu bebaskan je. Bebas je. Tanpa dikenakan apa-apa bayaran. Wa imma fida'a, atau minta tebusan. Atau ditukar dengan tawanan Islam yang lain. Jadi orang kafir pun tawan orang Islam, maka tawan orang kafir sebagai pertukaran. Tukar maka dapat. Atau minta bayaran. Ada dua lagi kategori yang tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kerana ia berkait dengan kebijaksanaan pemimpin perang. Yang ketiga dipanggil al-istirqaq. Istirqaq artinya menjadikan tawanan perang itu sebagai hamba. Pun dibolehkan. Yang keempat ialah al-qatlu, dibunuh tawanan perang. Kalau kita membaca sirah peperangan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang kafir. Kadang-kala tawanan-tawanan perang tadi Rasulullah bebaskan tanpa mengambil apa-apa bayaran. Kadang-kala Nabi SAW meminta bayaran dan pertukaran dengan tawanan Islam yang lain. Dan kadang-kala Rasulullah SAW menjadikan tawanan perang itu sebagai hamba. Dipanggil istirqaq. Dan kadang-kala Rasulullah SAW membunuhnya. Ada tawanan perang yang dibunuh. Mengikut keadaan dia. Dalilnya, yang pertama, tawanan perang yang Rasulullah bebaskan secara percuma. Sebab bila kita sebut ni semua ada dalil. Iaitu seorang lelaki daripada Bani Hanifah, namanya Sumamah bin Uthal. Dia telah ditawan oleh tentera Nabi SAW, oleh sahabat. Maka Rasulullah mengikatnya di tiang masjid. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang kamu fikirkan sekarang wahai Sumamah? Faqal, maka jawab dia, "Indi khair." Aku fikir yang baik-baik. Aku okey, aku fikir baik-baik. "In taqtulni taqtu dha damin."
Kalau kamu membunuh aku, memang aku layak dibunuh sebab aku bunuh ramai sahabat kamu. Kalau kamu bunuh aku, memang layak aku dibunuh sebab aku bunuh ramai sahabat kamu. Wa in tun'im ala syakirin. Tapi kalau kamu memaafkan orang yang pandai membalas jasa. Kata Sumamah, kalau kamu bunuh aku, memang layak aku kena bunuh lah sebab aku bunuh ramai sahabat kamu. Rasulullah SAW, dia dapat tahu Sumamah ni bunuh ramai sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah hantar balik tentera, dia panggil satu firqah istitla', tentera peninjau. Hantar beberapa orang. Akhirnya mereka terserempak dengan Sumamah yang dalam perjalanan nak pergi menunaikan umrah. Lalu diserbu kumpulan dia. Dan ditangkap Sumamah. Dan dihantar pada Nabi SAW. Dia ada rekod bunuh lebih 10 orang sahabat Rasulullah. Dah ada. Dia ada dalam rekod Nabi SAW. Membunuh. Maka Rasulullah kata, agak-agak kamu aku nak buat apa? Kata Sumamah, kalau kamu bunuh aku, memang aku layak dibunuh sebab aku bunuh kalangan sahabat kamu. Tapi kalau kamu maafkan aku orang yang pandai bersyukur. Aku tahu cara bersyukur. Aku tahu cara nak balas balik. Wa in kunta turidul mal fasal masyik. Tapi kalau kamu wahai Muhammad nak duit, syarat untuk lepaskan aku, mintalah berapa banyak. Minta berapa banyak sebab aku ni orang kaya. Sumamah ni orang kaya. Ketua suku Bani Hanifah yang dianggap sebagai raja. Dia ketua dalam status raja, makna duit banyak. Dia punya kebun banyak. Dia kata kalau nak duit pun aku bayar. Berapa nak cakap? Hatta kanal ghad, sehingga keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang kamu fikirkan wahai Sumamah? Lalu kata Sumamah, "Indi ma qultu laka." Macam aku cakap semalam. Cerita sama je lah. Baik, macam aku cakap semalam. Qal, lalu kata Rasulullah, "Atliqu Sumamah." Lepaskan Sumamah. Bebaskan dia. Nabi mengambil sikap bebaskan percuma. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faghtasal. Lalu Sumamah pun keluar meninggalkan Masjid Nabawi. Dia ikat dalam masjid. Ini menunjukkan orang kafir boleh masuk masjid. Bahkan Rasulullah ikat dia. Dan satu riwayat menyebut Rasulullah ikat 3 hari di masjid. Kat tiang masjid. Tapi waktu mana dia makan, Rasulullah lepaskan. Rasulullah suruh sahabat cari anggur, cari susu. Kemudian dilepaskan dan diberi makan. Dia tak disuap makan. Dia makan sendiri. Dengan kawalan. Kemudian kembali diikat balik. Dia nak berak, dia nak kencing, dilepaskan. Kemudian kembali diikat balik. Lalu Sumamah pun meninggalkan Masjid Nabawi. Dan menuju ke kebun yang berdekatan. Dan kemudian dia mandi. Kemudian dia kembali masuk masjid lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wallahi ma kana ala wajhil ard wajhun abghadu ilayya min wajhika faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Wallahi ma kana min din abghadu ilayya min dinika fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladika faqad asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridul umrah famadha tara." Kata Sumamah, bila dia tengok kebaikan Nabi SAW, dia keluar Masjid Nabawi, dia pun mandi kat kebun berdekatan, dia masuk balik. Dia kata, aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, orang yang paling aku benci sekali wajah kamu lah dulu. Sekarang wajah kamu lah paling aku cintai." Kemudian dikata lagi, "Ya Rasulullah, agama yang paling aku benci agama kamu lah. Sekarang agama inilah yang paling aku cintai." Kemudian dikata lagi, "Negeri paling aku benci negeri Madinah ni lah. Negeri Madinah. Sekarang negeri inilah paling aku sayangi. Negeri paling aku sayang. Dan sesungguhnya kuda aku telah diambil orang. Dan aku dalam perjalanan menuju umrah. Apa pandanganmu wahai Nabi SAW?" Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia menyambung perjalanan umrahnya. Nabi kata, "Pergilah umrah." Maka ketika mana dia sampai ke Mekah, dia telah melaksanakan umrah mengikut cara Islam. Sebab Rasul kata pergi umrah tapi buat cara Islam. Jangan buat cara jahiliah. Buat cara Islam. Dan dia orang pertama menunaikan umrah cara Islam. Orang pertama. Sebelum Rasulullah melaksanakan umrah pada tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah pertama buat umrah tahun ke-7. Tahun ke-6 Nabi disekat. Sehingga berlaku perjanjian Hudaibiyah.
Tahun ke-7 baru Nabi masuk. Tapi Sumamah dah buat dulu. Dia orang pertama buat umrah cara Islam. Akhirnya caranya dianggap oleh orang-orang musyrik Mekah sebagai pelik, lalu berkata, sabauta, kamu telah murtad. Dia pun kata murtad juga, keluar daripada agama berhala. Lalu kata Sumamah, la, tak. Walakin aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam. Aku masuk Islam. Dan aku tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dalil bahawa kalangan tawanan itu ada yang Rasulullah SAW bebaskan percuma. Dan ada yang diambil bayaran. Dalam hadis diriwayatkan kata Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menawang seorang lelaki daripada kabilah Aqil. Lalu mengikatnya. Dalam masa yang sama, kabilah Thaqif telah menawang 2 orang sahabat Rasulullah. Dia orang kalangan beriman. Di kalangan sahabat Nabi SAW, maka Rasulullah SAW buat tukaran tawanan, fidak. Dibebaskan kabilah Aqil ini untuk dibebaskan bukan Islam, untuk dibebaskan 2 orang sahabat Rasulullah yang ditawang oleh Bani Thaqif. Maka ini panggil fidak, tebus. Ini panggil fidak. Dan dalil yang menyatakan boleh bunuh tawanan perang. Rasulullah pernah bunuh tawanan perang. Sahabat pernah bunuh tawanan perang. Berkata Abu Bakar Al-Jassas, seorang faqih dan mazhab Maliki, telah bersepakat para ulama bahawa harus membunuh tawanan perang. Dan tiada khilaf di kalangan ulama. Kerana berita tentang pembunuhan tawanan perang ini secara mutawatir daripada Nabi SAW. Dan Nabi pernah diarahkan supaya dibunuh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan pernah diarahkan supaya membunuh Nadhr bin Haris selepas ditawan dalam perang Badar. Dibunuh orang ni. Dan Nabi SAW juga memerintahkan dibunuh pada hari Uhud Aba Azzah, penyair musyrikin Mekah. Yang bernama Aba Azzah, yang suka menghina Nabi SAW. Nabi suruh bunuh. Dan Rasulullah juga telah membunuh Bani Quraizah kerana pengkhianatan mereka dalam peperangan Khandaq. Bani Quraizah berpakat secara diam dengan musyrikin Mekah, menjadi musuh dan selimut. Bila kepungan berakhir, Nabi menyuruh pada sahabat kepung Bani Quraizah. Sehingga Rasulullah menyatakan, jangan kamu sembahyang asar, melainkan kita sudah kepung Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar lagi, supaya cepat perjalanan. Akhirnya sahabat bergerak, mengepung Bani Quraizah. Rasulullah SAW menyuruh Bani Quraizah memilih siapa yang akan jadi hakim. Maka mereka memilih Sa'ad bin Mu'az menjadi hakim. Maka Sa'ad memutuskan kalangan yang balik di kalangan mereka dibunuh, kanak-kanak dan wanita ditawan, maka dihukum orang Yahudi dengan dibunuh. Ini bukti tawanan perang dibunuh. Bani Quraizah. Dan demikian juga kita lihat bagaimana harus diperhambakan tawanan perang. Sesudah musuh kalah, maka musuh ini dijadikan sebagai tawanan perang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menawan sebahagian daripada kabilah Arab Hawazin, Bani Mustalik atau Bani Mustalak, dan juga kabilah-kabilah Arab yang lain. Sebagaimana juga para sahabat menawan dan menjadikan hamba sebahagian orang Rom, orang Parsi dan lain-lainnya. Artinya keempat-empat keadaan itu dibenarkan oleh Islam. Muamalah perhambaan ini mengikut dipanggil muamalah bin mithil. Muamalah bil mithil, tengok keadaan musuh. Kalau musuh perhambakan tawanan orang Islam, kita akan perhambakan. Islam tidak memulakan perhambaan. Perhambaan ini ikut kaedah macam mana musuh melayan tawanan perang Islam. Kalau mereka melayannya dengan kasar, melayannya dengan menawannya, menjadikan hamba, maka cara yang sama. Dalam Al-Quran cuma menyebut 2 cara. Bebas secara percuma, dipanggil mannan, percuma. Atau yang kedua, fida'a, tebusan. Sama tebusan dengan duit atau tebusan dengan bertukar tawanan. Tetapi 2 lagi cara, mukhayyar, dipilih, ditentukan oleh imam. Yang ini pemimpin tertinggi tentera Islam. Kalau dia rasa yang nak bunuh. Sebagaimana Rasulullah keluarkan qarar. Beberapa orang yang mesti dibunuh pada pembukaan kota Mekah. Walaupun mereka bergantung di kain Kaabah. Jumpa, bunuh. Maka qarar atau keputusan ini menunjukkan bahawa jadi tawang yang terkena jahat, yang tahu memang payah nak insaf ni, maka dibunuh. Yang Islam, maka tak dibunuh. Kita tengok di kalangan Ikrimah ataupun Ikrimah bin Abi Jahal. Bila tahu dia senara yang dibunuh, maka dia melarikan diri. Tinggalkan kota Mekah.
sehingga dia pun menaiki kapal dan berlaku perkara tak elok atas kapal. Tu cuaca yang tak elok. Lalu kapten kapal ni kata, tidak ada jalan yang selamat aman melainkan kamu masuk Islam. Kata pada Ikrimah. Maka Ikrimah pun turun daripada kapal. Dan tak ada tempat selamat untuk dilari daripada kekuasaan umat Islam. Dan dia bertemu dengan isterinya yang sedang mencarinya. Maka isterinya telah meminta perjanjian aman dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau suamiku masuk Islam, apakah dia dikecualikan? Nabi kata ya. Walaupun Rasulullah dah keluar qarah ni orang dibunuh, tapi kalau masuk Islam, gugur. Maka isterinya membawa Ikrimah, datang jumpa Nabi SAW, dan Ikrimah memeluk Islam. Dan Ikrimah lafazkan perjanjian dia, bahawa senjata yang digunakan untuk memerangi Islam, senjata yang sama digunakan untuk membela Islam. Harta yang pernah dikeluarkan untuk menentang Islam, harta yang sama bahkan berganda untuk membela Islam. Dan dia telah melakukan apa yang dikatakan sehingga dia terbunuh syahid dalam peperangan menentang orang murtad yang dikenali sebagai peperangan Yamamah pada tahun 13 Hijriah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan ditunjuk keberanian yang luar biasa, tebus kesilapan kesalahan silam dia sehinggalah dia gugur syahid dalam peristiwa yang hebat dalam peperangan menentang orang murtad. Maka ini cerita 4 keadaan di mana Islam membenarkan. Kemudian kata Allah sebab menyebut tentang kesudahan tahunan perang. Wallazi dzalika walau yasha'ullahu lam tasala minhum. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan kemenangan kamu berlaku tanpa perang. Tetapi liyabluwa ba'dakum bi ba'd, tapi Allah nak uji kamu supaya kamu mentaati perintah Allah. Allah boleh musnahkan orang kafir tanpa orang Islam perang dia, sebagaimana dia musnahkan kaum Ad, kaum Samud. Tak payah perang. Nabi Allah Saleh tak payah perang dengan kaum Samud. Dia binasa sendiri je. Nabi Allah Hud tak payah memerangi kaum Ad, tak payah angkat senjata. Nabi Nuh tak perlu lawan kaum dia yang degil, yang tidak mau beriman. Dan Nabi Lut juga demikian. Dan sebagian nabi-nabi yang lain, yang para penentangnya tidak dikalahkan dengan peperangan, tapi dihancurkan dengan puting beliungnya, dengan banjirnya, dengan gempa buminya, dengan petirnya, dengan segala kebinasaan yang lain. Tetapi Allah muliakan umat Muhammad. Allah tak jadikan musuh-musuh Islam itu dihancurkan dengan cara demikian. Tapi Allah nak beri kemuliaan pada umat Muhammad dengan pensyariatan jihad. Bagi satu ujian, keimanan yang tulen, keimanan yang sebenar, dan sebagai satu darjat kemuliaan bagi orang beriman, maka Allah jadikan orang-orang kafir ini dibinasakan di tangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini kemuliaan umat Muhammad. Artinya penentang-penentang Islam dia tak akan binasa begitu. Dibinasakan dengan jihad. Ini berlaku dalam perang Badar, perang Khandaq, pembukaan kota Mekah, dalam peperangan Hittin, dalam peperangan Qadisiyah, dalam Ma'rakah Ain Jalut, dalam banyak sisi peperangan. Musuh itu dikalahkan dengan peperangan untuk mengangkat maknawiyah ataupun reputasi umat Islam. Sehingga umat Islam dipandang hebat dan gerun. Ya Allah boleh binasakan tanpa perang. Kata Allah di sini, walau yasha'ullah lam tasra minhum. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh kalahkan mereka sehingga kamu menguasai mereka dengan bukan cara perang. Tapi Allah jadikan jihad sebagai ujian. Siapa kalangan mereka yang berani keluarkan duit, tinggalkan anak isteri, tinggalkan tanah air, yang berani mencagarkan harta dan nyawa mereka pada jalan Allah sebagai satu ujian kemuliaan, darjat yang tinggi yang Allah Ta'ala nak berikan. Kata Allah, walladzina kutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati pada jalan Allah, falan yudilla a'malahum, amalan mereka tidak sia-sia. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, innalis syahid indallahi sitta khisalin. Orang-orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 kelebihan. An yughfal lahu fi awwali duf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannah. Diampunkan dosanya pada titisan pertama darahnya keluar, dalam keadaan dia melihat tempatnya dalam syurga. Tentang orang mati syahid, apa kelebihannya? Dia tak ada sakaratul maut. Bukan sakaratul maut seperti dia digigit oleh semut.
Dia tak sakit. Lalu waktu mana Rasulullah ditanya kenapa orang yang mati syahid dia tak ada sakaratul maut. Nabi kata, cukup kilatan pedang itu ujian untuk dia. Ini orang yang mati syahid, waktu dia ditembak, waktu dibunuh, Allah hilangkan kesakitan dia. Pada permulaan darahnya keluar, diampunkan dosa, dalam keadaan dia melihat tempatnya dalam syurga. Dia dah tengok tempat dalam syurga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, wa yuhallahu lahul iman, dipakaikan pakaian iman padanya. Dia ada pakaian jenama paling tinggi, bukan LV, bukan Gucci, tapi pakaian ini pakaian iman. Yang paling mulia di sisi Allah. Pakaian orang beriman. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu paling baik sekali. Dia pakai iman. Wa yuzawwaj minal hurin ain, dikahwinkan dengan bidadari. Wa yujaru min azabil qabr, selamat daripada azab kubur. Semua orang mati syahid tak kena azab kubur. Tak ada himpitan kubur. Tak ada fitnah kubur. Tak dikenakan. Wa yu'man minal fazail akbar, diamankan huru-hara kiamat. Waktu tiupang sangkakala dia tak takut. Dia tak jadi bengong. Dia tak jadi bimbang. Dia tenang je. Ini orang mati syahid. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqari murassa' bid-durri wal yakut. Dipakaikan di atas kepalanya mahkota kemuliaan yang dipenuhi dengan batu permata dan mutiara. Al-yakuta khairun minad dunya wa ma fiha. Satu batu permata lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Ni dia punya mahkota penuh dengan batu permata. Satu tu lebih baik pada dunia dan isinya. Wa yuzawwaj isnataini wa sab'ina zawjatan minal hurin ain. Dikahwinkan dengan 72 bidadari syurga. Wa yashfa' fi sab'ina insana min aqaribihi, dan dia boleh memberi syafaat 70 orang keluarga dia. Ini kelebihan orang mati syahid. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, yughfaru lisyahid kullu syai'in illa dain. Orang-orang yang mati syahid diampunkan dosanya melainkan hutang. Hutang tak lagi. Yang pergi perang pula sebab tak nak bayar hutang. Hutang ikut mana pun kena bayar. Walaupun dihutang orang kafir. Dalam hadis, di antara apa yang berlaku sebelum Rasulullah wafat, Nabi berhutang dengan Yahudi. Dan Nabi menggadaikan baju besinya di sisi orang Yahudi. Walau pada akhir usia Rasulullah, Nabi tak payah hutang. Sahabat-sahabat ramai kaya. Ramai jutawan. Ke mana akhir usia Rasulullah SAW, Madinah sudah menjadi negara kaya. Sudah banyak pembendaraan negara. Tapi kenapa Nabi berhutang Yahudi? Tak ada ke sahabat nak bayar? Dan Nabi berhutang untuk makanan anak isterinya. 30 cupak syair gandum biasa untuk diberi makan kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Artinya, kalau sahabat-sahabat dengar, misalnya sahabat tahu, sahabat je. Tapi kenapa Nabi tinggal hutang pada Yahudi? Nabi nak ajar kita syariat hutang. Hutang walaupun dengan Yahudi kena bayar. Walau seorang Nabi. Dan Nabi mewasiatkan Sayyidina Ali. Semua urusan peribadi Rasulullah, Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Ali. Kerana kedudukannya sebagai menantunya dan suami pada anak paling disayangi Fatimah. Baik dalam urusan korban. Nabi wasiat kepada Ali untuk meneruskan korban Rasulullah. Dan bila mana Rasulullah wafat, Sayyidina Ali terus berkorban untuk Rasulullah. Sembelih untuk Rasulullah sampailah Sayyidina Ali wafat. Ini menjadi dalil dalam mazhab kita dan kebanyakan ulama bahawa boleh buat korban untuk si mati dengan syarat diwasiatkan. Adapun kalau tidak diwasiatkan, tidak perlu buat korban pada orang mati. Tak perlu. Melainkan dalam mazhab kita, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu', seorang ulama namanya Abbadi, yang mengatakan boleh melakukan korban pada orang mati. Sebagai satu makna sedekah pada si mati. Walaupun pendapat yang masyhur dan kuat, orang mati ni kita tak boleh buat korban untuk dia. Sebab korban syiar kepada orang hidup. Melainkan kalau diwasiat. Kalau diwasiat, kalaulah saya nanti mati, maka hendaklah dilakukan korban lagi untuk saya. Maka disimpan 1/3 hartanya untuk korban. Ni kalau kita sebelum mati kita wasiat anak-anak kita. Ni kalau mak meninggal, kalau ayah meninggal, harta mak ni sebahagian teruskan korban sampailah kamu mati. Sampai kamu mati. Maka harta ni diasingkan 1/3. Dan digunakan untuk buat korban.
Sampai yang dia diamanahkan tadi mati. Baru selesai. Dan itu satu cara yang baik kalau kita nak berjariah. Kan kita, kadang-kadang kita nak mati, ada ibadat kita tak sempat buat masa hidup. Khususnya ibadat-ibadat berkait dengan keuangan. Sebab kita duk fikir, kalau duit ni kita belanja habis tu, nanti kan tak mati-mati lagi kita. Bila tak mati, susah pula nak minta duit dengan siapa. Ada ibadat yang kita bimbang, yang ibadat bersifat harta tadi, kalau kita buat belaka, duit kita habis. Kena pula tunggu kita jadi makan duit pencen je. Bimbanglah, kebimbangan tu ada. Maka Islam buka ruang wasiat. Wasiat ni pada orang yang bimbang hartanya tadi, dia tak mampu digunakan untuk buat ibadat. Tapi dia nak buat. Ianya berlaku sesudah dia mati. Maka dia pun wasiat. Maka hartanya bila kita tengok cara pembahagian pusaka. Pertama, harta pusaka digunakan untuk tajhiz atau tashyi' al-mayyit. Penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, harta pusaka digunakan untuk membayar hutang. Qada ad-duyun atau dain. Yang ketiga, harta pusaka digunakan dulu untuk menunaikan wasiat. Lepas tu barulah bagi kepada waris. Bagi pada waris itu nombor 4, bukan nombor 1. Pertama, duitnya diambil untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, duitnya diambil untuk bayar hutang kalau ada. Yang ketiga, untuk tunaikan wasiat kalau ada wasiat. Kalau tak ada benda tu semua, maka barulah kepada waris-waris. Waris-waris jangan dulu, bagi dulu. Tanpa melihat wasiat dia ada ke tak. Tanpa melihat hutang dia ada ke tak. Maka perbuatan itu salah dalam pengurusan harta pusaka. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan orang mati syahid. Sayahdihim wa yusluhu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafa lahum. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan limpah kurnia kepadanya dengan amalan yang Allah suka dan Allah Ta'ala redai dan menunjukkan kepada orang yang mati syahid jalannya ke syurga dan memperbaiki urusan mereka dan keadaan mereka di hari akhirat kelak. Dia pelihara amalan mereka dan dikekalkannya, dimasukkan mereka dalam taman-taman syurga yang telah berhias indah padanya dan dikenalkan tempatnya dalam syurga lebih daripada dia mengenali rumah-rumahnya di dunia. Tuan-tuan, orang mati syahid nanti bila dia masuk syurga, dia kenal syurganya kat mana. Tak perlu orang beritahu. Dia sebut dalam hadis, wallazi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimanzilihi alladhi kana fid dunya. Sesungguhnya seseorang kamu nanti di syurga lebih dikenali tempatnya di syurga berbanding dikenali rumahnya di dunia. Tuan-tuan, kita mungkin tak tersesat jumpa rumah kita kat dunia. Mungkin tak? Ada duduk kat telaki tak balik-balik, kenapa? Tak ingat dah rumah saya kat mana, Ustaz? Agak-agak ada tak? Kalau ada ni memang pengen kat nyanyuk teruk lah ni. Tak jumpa rumah balik. Artinya kita kat dunia kenal tak rumah kita? Kenal. Mustahil kita tak kenal rumah kita. Ahli syurga, dia akan kenal tempatnya dalam syurga lebih daripada dikenal rumahnya di dunia. Ini hebat ahli syurga. Khususnya orang-orang yang mati syahid. Dia tahu dah mana tempatnya. Tak payah ada orang tunjuk, dia tahu. Dia dah mahir. Mahirnya bukan sebab pengalaman dia. Dia pun tak pernah masuk syurga lagi. Kerana Allah yang tunjukkan. Sebagai satu kemuliaan kepadanya. Seolah-olah dia pernah, seolah macam dia dah masuk dah. Walau dia baru memasuki syurga dan dikenal. Dan diriwayatkan, yahtadi ahluha ila buyutihim wa masakinihim wa haitsu qasamallahu lahum minha la yukhti'un ka'annahum sakinuha munzu khuliqu la yastadilluna 'alaiha ahada wattikrar baina sayahdihim wa yusluba lahum. Kata Imam Mujahid bahawa penghuni-penghuni syurga sebagaimana dia kenal rumah-rumahnya di dunia, maka dia juga mengenal rumahnya di akhirat kelak. Di dalam syurga tempat dan syurga tidak akan melakukan kesalahan seolah-olah dia daripada awal dah masuk, seolah-olah tanpa memerlukan petunjuk untuk membawanya ke syurga. Ini kelebihan ahli syurga dan khususnya orang mati syahid. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala pada golongan yang mati syahid, ya wa yudkhiluhumul jannata arrafa lahum, dimasukkan syurga yang telah dikenalkan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu mengalahkan musuh kamu.
dan menetapkan pendirian kamu ketika mana berlakunya peperangan antara kamu dengan mereka. Sehingga kamu memperoleh kemenangan dan kemuliaan dan mengatasi mereka sehingga kalimah Allah menjadi kalimah yang tertinggi. Allah janji, siapa pun yang niat dia untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan berikan kepadanya segala makrifat, segala ilmu. Waktu ditanya kepada Dr. Zakir Naik, kenapa awak boleh ingat banyak benda? Kenapa awak boleh hafal banyak perkara? Kenapa awak punya hujah tajam dan kuat? Dia kata, kerana niat saya membela agama Allah, maka Allah tolong saya. Niat. Tentang niat kita bila nak bela agama Allah. Walau kita bukan ustaz pun. Bukan ustaz. Tak tunggu jadi ustaz nak bela agama Allah ni. Sebab kita tengok Zakir Naik, dia bukan ustaz, dia doktor. Ahmad Didat pun bukan ustaz. Dia cuma peniaga. Tapi keinginannya untuk membela agama Allah jadikan dia pandai. Kita dah diacuangkan dengan acuang salah, ustaz je kena berjuang agama Allah, ustaz. Sebenarnya setiap kita adalah duta Islam, menjaga agama Allah. Setiap kita mesti ada niat nak perjuangkan agama Allah, nak jaga agama Allah, nak angkat agama Allah, setiap kita. Jangan pernah luput benda ni. Kalau kita tuan-tuan tak ada niat berjuang, pertahankan Islam, kita mati jahiliah. Dalam hadis Nabi kata, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak mau berperang untuk menjaga agama Allah dan tak ada niat, maka dia mati dengan mati jahiliah. Kata macam mati ayam kambing itik lembu je. Mati kita biar bawa niat untuk perjuangkan Islam. Kalau musuh dalam hati mereka ada niat menghina Islam, ada niat untuk jatuhkan Islam, masakan kita yang Allah muliakan dengan Islam tidak mau membela Islam, menjaga Islam, niat kita patut lebih kuat daripada niat musuh-musuh kita. Yang musuh kerja ni jatuhkan Islam, bakar Quran, dia buat benda tu, dia buat benda ni. Tu je kerja dia. Dan mereka tanamkan hatred ataupun kebencian ini ke seluruh dunia, mereka sebarkan. Tuan-tuan, takkanlah kita bila melihat ni tak ada niat untuk jaga agama kita, pertahankan. Sesudah Allah muliakan kita dengan Islam, Allah pilih kita di kalangan manusia, dia beri Islam, dia beri hidayah, dia beri taufik. Takkan kita tidak menghargai? Akhirnya kita duk sibuk perut kita, duk sibuk makan minum kita, duk sibuk hal-hal nafsu kita, kita biarkan Islam tanpa terbela dan dibela. Maka uduhnya kita, dan mati kita sebagaimana kata Rasul, mati jahiliah. Mati jahiliah apa maksud? Mati cuma nak dunia. Sebab itu setiap kita biar ada niat. Tak kira kita cikgu, engineer, arkitek, peniaga, kita ada niat nak jaga agama Allah. Tak boleh jaga dengan hujah. Tak boleh jaga dengan kekuatan. Jaga dengan harta benda kita. Kita jaga madrasah-madrasah kita. Kita jaga pusat-pusat dakwah kita. Kita jaga semua bentuk-bentuk penyebaran agama kita. Jaga semua. Setiap orang Islam fikir untuk beri bagaimana sumbangan untuk menguatkan agama. Walaupun dengan sekadar doa. Doa. Kalau kita tak boleh terlibat langsung, doa. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan pada orang Islam. Allah tegakkan Islam. Allah jadikan Islam tersebar. Selalu doa. Ni doa kat Kaabah, doa kat Arafah, semua perut dia belaga. Doa nak kaya, doa nak bijak, semua hak perut dia belaga lah. Hak nafsu dia. Mana doa untuk Islam? Untuk umat Islam? Mana doa untuk kesatuan umat Islam? Perpaduan umat Islam? Mana dia? Kita patut bawa agenda doa itu dahulu. Sebelum cerita doa-doa peribadi kita. Tapi bila pergi Mekah, mesti ada doa peribadi. Doa peribadi itu jauh mengatasi doa-doa umat. Akhirnya satu kerugian. Rugilah kita. Contoh bila kita doa, kita tunjuk tabarruk atau kita tunjuk bagaimana kita berlepas diri daripada kejahatan-kejahatan musuh. Dan bagaimana kita buktikan di hadapan Allah, kita juga ingin memperjuangkan agama Allah. Walau dengan doa. Pernah seorang ulama, dia pergi perang. Tapi dia perang ni tak pandailah perang. Waktu mana berkecamuk perang, dia duduk berdoa. Doa. Dia terkenal dengan doa mustajab. Kata panglima perang, sesungguhnya orang ini lebih aku sukai daripada 100,000 mata pedang yang tajam. Kerana doanya lebih tajam daripada pedang-pedang kita. Kita nak tunjuk tentang, kalau kita ni tak boleh pergi perang, doa. Biar Islam menang. Biar Islam ini yang kuat. Kalau kita nak mengundi pun tak layak lagi, doa lah.
Kalau kita tak boleh buat benda-benda yang saya katakan berbentuk fizikalnya, apakah lemah tangan kita angkat tangan berdoa, biar Islam menang, Islam terjaga, Islam tak dihina. Ini senang-senang ini Islam. Duk minum arak di khalayak ramai, bercium jantan sama jantan. Senang-senang je dihina macam tu. Masuk negara kita, hina negara kita. Buat malu tahun saya lahir. Perasaan dia ni. Jadi ni puak-puak yang menghina Islam. Ni berbaris lagi kelompok-kelompok ni yang nak buat persembahan nak hina Islam. Takkan kita nak biarkan? Maka kita kena ada suara kita. Kalau tak kuat suara mulut kita, biar suara hati kita. Doa. Allah lindungi negara kita. Dan segala anasir nak jatuhkan Islam. Biar Allah angkat kepimpinan-kepimpinan yang bertakwa. Kepimpinan-kepimpinan yang sayangkan agama. Kepimpinan-kepimpinan yang keinginannya untuk memelihara agama lebih daripada keinginannya untuk memelihara perut mereka. Ini doa kita sebagai Islam. Kalau saya kata lemah penglibatan fizikal, harta benda, doa lah. Takkan doa pun lemah, tak ada orang nak tangkap kita sebab doa. Takut saat doa-doa kena tangkap. Dia punya penakut dia tu. Doa. Di tengah malam, selepas waktu solat. Untuk kemenangan umat Islam. Maka ini peranan kita dalam jihad. Antara peranan kita. Kemudian kata Allah SWT. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ. Ada pun orang-orang kafir. Celakalah bagi mereka. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Allah sia-siakan segala perbuatan kebaikan mereka. Tak kira mereka, kalau merujuk jahiliah, walaupun mereka sponsor haji. Walau mereka siapkan kelengkapan-kelengkapan haji. Ini cerita zaman Abu Jahal Abul Haq. Yang mereka ni berbangga sebab kami yang beri minum orang-orang yang pergi haji. Kami yang buat segala kemenangan. Walhal mereka menentang Rasulullah SAW. Jadi orang-orang kafir apa pun kebaikan yang mereka buat, kita dah sebut semalam, Tuhan tak akan terima. Maka Allah sebut sebab apa? Zalika, demikian itu. Bi'annahum, kerana mereka karihu, benci dan menolak serta engkar ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah perintahkan. Fa'ahbata a'malahum, justru itu Allah memadamkan seluruh kebaikan mereka. Segala kebaikan mereka sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa segala kebaikan yang pernah mereka buat baik di dunia, lalu kami jadikan ia debu berterbangan, tidak bernilai dan tidak berharga. Bawa-bawa, lepas tu hancur. Putuslah harapan mereka. Disangka amalan baik tadi berguna, rupanya tak guna. Kenapa? Kerana tidak beriman. Kerana tidak tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.